So kita orang pertama ada bagi kepada fungsi. Kita ada fungsi kuadratik, okey. Lepas tu kita ada fungsi-fungsi lain lah yang berkaitan dengan matematik ni. Okey. Selain tu kita ada juga dalam belajar pasal asas. Okey. Ingat balik berkaitan dengan asas. Asas ni mesti ada hubungan di antara kaedah jadual dan juga kaedah pembahagian. Okey. So benda tu awak kena ingat lah. Pembahagian berulang tu kena ingat. Paling susah lah. Tapi actually benda tu sangat simple. Macam mana kita nak settlekan lah. Nak dapatkan asas ataupun kita nak declare asas ni berapa. Right. So ni adalah contoh soalan 2019. Kita dah buat tadi. Kita dah buat dah minggu lepas. 2 minggu lepas. Kenaan dengan soalan ni. So cikgu rasa sampai nombor 9 kan Azwan? Nombor 9 dah belum buat lagi ke dah buat dah? Azwan? Ataupun sesiapa yang follow kelas 2 minggu lepas, cikgu pun tak pasti. Kita last sampai mana, nombor apa? Pasal lebih kurang ada 9 je tu. Buat asas cikgu dah habiskan. Sini. Last 8 So 8 dah buat. 8 dah buat ke 8 last? 8 last Dah buat Okay, so maksudnya nombor 9 belum buat lagi. Alright. So kita tengok nombor 9. Nombor 9 ni soalan dia berkaitan dengan asas jugalah. Asas nombor. Okay. So kita tengok sini soalan dia lebih kepada situasi. Okay. Situasi macam ni, harga selai seluar ialah 3,210 dalam asas 4. So harga dia dalam asas 4. So kalau dalam asas 4 ni nombor yang tertinggi, digit yang tertinggi dalam asas 4 mesti 3. Dia tak boleh lebih daripada 3 lah. Dia tak boleh jadi 4, dia tak jadi 5 dan ke atas. Dia tak boleh. Dia hanya dapat nombor dia 0, sifar, 1, 2 dan 3 sajalah. Kalau tengok ni kita ada lengkap lah 3, 2, 1, 0. Lengkap lah nombor untuk asas 4 dia. Okay. So then berapakah harganya dalam asas 10 selepas didiskaun sebanyak 20%. So maksudnya kita kena, kalau nak settlekan benda ni, nak atau tidak, kita kena tukarkan kepada asas 10 dululah. Okay. So daripada asas 4 kita kena tukar kepada asas 10. Apakah teknik yang kita gunakan untuk menukarkan daripada asas 4 kepada asas 10? Siapa boleh beritahu? Daripada asas 4 kepada asas 10 kita gunakan teknik apa untuk dapatkan asas 10 tu? Kira nilai nombor. Macam mana? Kira nilai nombor. Nilai nombor. Okay. So macam mana nilai nombor tu? Boleh explain ke cikgu? Cikgu tak dapat tangkap nilai nombor tu. Teknik jadual. Yes. Kita akan gunakan teknik jadual. Ataupun nilai nombor tu rasa dia hampir tepat lah. Tapi cuma mungkin dia cikgu tak dapat tangkap nilai nombor tu macam mana. So dia berkaitan, kalau cikgu panggil ni adalah kaedah jadual. Okay. Kita ada 4 digit ni. So apa kita buat? Kita buat 4 kolom lah. Okay. 1, 2, 3 dan 4. Kita ada 4 kolom kat sini. Okay. So, kita ada 4 kolom. So dekat sini kita kena start paling belakang mesti dengan 4 kuasa kosong. Diikuti dengan 4 kuasa 1
4 kuasa 2 dan 4 kuasa 3. Okey, ni kaedah jadual lah. Cikgu panggil ni kaedah jadual lah. Okey, then apa kita buat? Kita susunlah nombor-nombor 3, 2, 1, 0 ni dalam dia punya kedudukan kotak ni. Letakkan 3, 2, 1, 0. Okey, mungkin yang kaedah tadi yang siapa cakap tadi? Yang kaedah nilai tadi? Cikgu tahu? Siapa nama dia? Masyita. Oh, Masyita. Oh, betul nama awak Okey. Okey, terima kasih Masyita. Okey. So, mungkin awak explain dari segi macam nak cari nilai Okey, betul. Kaedah dia ataupun kita panggil ni biasanya cikgu akan panggil kat sini kaedah jadual. Okey, Masyita so kita gunakan kaedah jadual. Okey. So, apa kita buat kat sini adalah 4 kuasa 3 darabkan dengan 3. Tambah dengan 4 kuasa 2 darab dengan 2. Sebab dia ada 2 kan. Tambah dengan 4 kuasa 1 darabkan dengan 1. Tambah dengan 4 kuasa 0 darab dengan 0. Right. So, kita darabkan dan tambahkan. Okey, siapa boleh dapatkan nilai dia? Cuba ambil kalkulator dulu Okey. Siapa dah kira dah? Apakah jawapan dia? $228. 228 Okey. Sekejap Just 10. 2 tambah 1. Okey, betul. 228. Okey, 228. Okey, kenapa cikgu tukar terus kepada asas 10? Sebab dia nak dalam asas 10 kan. So kita gunakan teruslah nilai dia menggunakan nilai asas 10. Sebelum kita tolakkan diskaun dia. Kita tolakkan diskaun kan. So dia cakap selepas diskaun. Berapakah harganya selepas diskaun? Alright. So kita kena kira diskaun dulu lah. Okay. Diskaun dia 10%. Okay. 10%. So 10% maksudnya 10 per 100 darabkan dengan 228. Okay. So kalau kita dapat 10% ni, diskaun dia akan jadi RM22.80 lah. RM22.80. Asas dia asas 10 lah. Okay. Ni diskaun. Bukan harga akhir dia. Kita just diskaun dia. So harga dia berapa? So harga sama dengan 228 tolak dengan RM22.80. Maka kita akan dapat kat sini. Cikgu. Ya. Diskaun ni 20%. Diskaun dia 20%. Oh, okey, sorry. Okey, diskaun dia 20%. Okey. Kita kira balik Okey, terima kasih Masyita. Okey, 20%. Okey. So kalau 20%, so 22.8 darab dengan 2 je. So kita akan dapat RM45.60. Okey, RM45.60. So dah dapat diskaun dia, kita tolakkanlah. 228 tolak dengan RM45.60.
So kita akan dapat 182 RM45.60. So dapat RM182.40 dalam asas 10. So jawapan dia adalah A. A. Yes. Okay. So sebab rasa tadi yang 20%. Saya ingat 10% tadi. Okay, 20% dia punya diskaun. Okay. So ni jalan pengiraan yang simple. So kalau kita nak tukar daripada asas lain kepada asas 10, so kita kena gunakan teknik jadual lah. Tapi kalau daripada asas 10 kepada asas-asas yang lain, asas 5, asas 7, asas 8, okay, kita akan gunakan teknik pembahagian berulang. Tetapi kalau untuk asas 2 dengan asas 8 tu, okay, asas 10 kepada asas 2, asas 8, ataupun asas 2, asas 8 kepada asas 10, kita boleh gunakan teknik kalkulator lah. Tetapi cikgu tak galakkan menggunakan kalkulator. Kadang-kadang walaupun soalan dia kebanyakannya adalah soalan direct. Apa dia cakap direct? Sebab dia soalan daripada kertas satu. Kebangkalian soalan asas nombor ni dia takkan keluar pada kertas 2. Jarang lah. Walaupun silibus baru, silibus lama pun dia takkan keluar asas nombor ni dalam kertas 2. Jadi dia just masuk kertas 1 saja. Iaitu soalan ABCD sebanyak 40 soalan lah. Okay. Okay, next. Kita pergi pada soalan nombor 10 pula. Okay, nombor 10 ni cakap antara berikut yang manakah bukan penyataan. Okay, ni adalah soalan penakulan matematik. Okay, penyataan. Okay, so macam mana kita nak describe dia adalah satu penyataan ataupun bukan. So dia mesti ada soalan dan dia mesti ada jawapan. Okay, mesti ada soalan dan mesti ada jawapan. Dia bukan satu statement yang ada soalan saja. Ataupun dia soalan dia penyataannya adalah penyataan bayangan. Okay, bayangan ni. So kalau penyataan mesti ada soalan dan mesti ada jawapan. Okay, kalau kita tengok situ, kat sini nombor 10 ni nak pastikan dia penyataan atau tidak, yang mana penyataan ataupun bukan, kita tengok dia ada sama dengan kan. Okay, so kalau tengok A ni, okay, tengok A ni, dia ada 3 tambah 6 sama dengan 36. Okay, 3 tambah 6 sama 36. Okay, ini adalah dia punya soalan dia. Okay, soalan dia. Dan ini adalah dia punya jawapan dia. So, komplit kan? Dah lengkap. Kita ada soalan dan kita ada jawapan. Walaupun soalan dia 3 tambah 6, sepatutnya jawapan dia 9. Okay, tetapi jawapan dia 36. So, penyataan ni boleh dikatakan sebagai penyataan palsu. Tetapi, dalam statement kat sini, dia still dianggap sebagai penyataan. Walaupun dia penyataan palsu. Alright. So dia masih dalam penyataan. Okey, yang B pula. Okey. Yang B kita ada 4 kuasa 2 kurang daripada 2 kuasa 4. Okey, 4 kuasa 2 kurang daripada 2 kuasa 4. Okey. So, yang ni pun sama. Kita ada soalan dan kita ada jawapan. Kalau katakan 4 kuasa 2 adalah 16. Okay, katakan 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 kurang daripada 2 kuasa 4 kan. So 4 kuasa 2 adalah 16. Okay, 2 kuasa 4. 2 kuasa 4. So kita ada dapat 16 juga. Okay. So sepatutnya sama dengan. Okay.
So 16 kurang daripada 16. So pernyataan dia adalah pernyataan palsu. Okey, tapi dia still pernyataan lagi sebab dia ada soalan dan dia ada jawapan dekat sini. Okey, dia ada soalan dan ada jawapan. 16 16. Okey, ada soalan dan jawapan. Untuk C pun sama, boleh dikategorikan sebagai pernyataan juga. Ini pernyataan, ini pun pernyataan. Sebab kita ada jawab soalan dan kita ada jawapan dia. Tetapi dekat sini kita ada satu ungkapan. Ada itu persamaan. Okey. So dekat sini apa yang salah dia yang bukan pernyataan adalah yang D, iaitu 3x tolak 2 sama dengan 7. Sebab kita ada satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni adalah satu benda yang kita tidak ketahui. Right? Kita tak tahu. So maksudnya kita kena dapatkan, kita letakkan nilai lah baru boleh dapat, ataupun kita kena selesaikan gunakan kaedah aritmetik dan baru kita dah boleh dapat. Okay. So benda ni bukan satu pernyataan lah, tetapi dia adalah satu persamaan. Okay. So yang ni dikategorikan sebagai persamaan. Dia tak ada, dia ada soalan tapi jawapan dia kena cari. Kita kena buat aritmetik lah. Dia tak sama kat situ. Boleh? Kelas kat sini? Boleh. Okay. So jawapan dia kat sini nombor 10 adalah D. Okay. So minggu lepas cuti Baldur Usul, apa yang awak buat semua? Awak semua buat? Boleh cerita tahu? Tadi berapa orang ni? Ramai ya hari ni. Masita ni macam student baru kan? Masita? Sebelum ni kita tak nampak, tak pernah dengar. Masita. Okey. Baik. Masita ni daripada mana Sekolah mana? Boleh cikgu berkenalan dulu dengan Masita? Dia sekolah mana? Sekarang ambil ini kita ada daripada Johor. Wow. Okey. Kelas kita ada paling jauh. Okey. Tapi tak apa, Masita. Mungkin tak pasti lagi kelas fizikal akan dibuat. Tetapi jangan risau, Masita, walaupun awak duduk dekat Johor, cikgu akan buat satu kelas hybrid nama dia. So kawan-kawan kamu yang berada di Bandar Baru Salat Tinggi ni, Sepang ni, okay, dia akan join secara fizikal. Dan awak nanti kalau nak join, kita akan proceed, awak akan secara online lah. Maksudnya kita akan buat secara hybrid nanti. Okay. Wow, Masita daripada Johor. Okay, Masita daripada ambil ni jurusan apa masa tingkatan 4 ni? Kau apa? Saintulen ke? Seni ke? Macam mana? Ekonomi ke? Saintulen. Okay, right. Okay, Masita daripada Johor, Sains Tulen. Okay, baik. So, jauh kita dapat desa ni kawan-kawan kita. Alright. So, macam mana dengan aktiviti cuti sekolah yang cuti cikgu bagi tu? Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin tak tahu ada program apa. Selasa cuti lagi panjang dia bagi. Apakah program-program yang awak buat sempena sambutan Maulid Rasul ataupun sempena ni lah cuti panjang tu? Hazwan, boleh share sikit apa yang awak buat kat rumah? Merayap. Merayap? Awak pergi mana? Awak pergi mana? KL ni lain banyaklah. Tapi di Selangor dengan sini je lah.
Awak naik apa? Hmm? Awak naik apa? Kereta. Oh, ayah awak bawa lah. Ha. Oh, okay. So, yang lain macam mana? Umairah macam mana? Apa aktiviti yang dibuat sempena cuti panjang tu? Boleh share kat cikgu? Duduk rumah je. Duduk rumah je. Alamak, kesiannya. Okey, duduk rumah buat apa Umairah? Dia buat latihan Study. anak. Kena ulang kaji, baca buku. Okey. Right. So, kalau cikgu tanya apa-apa nanti boleh jawab Alright. Okay, bagus. So, walaupun duduk rumah, isi masa lapang tu dengan benda yang bermanfaat tu baguslah. Pergi keluar pun tak ada masalah. Awak dapatkan ketenangan, okay? Release tension kan, duduk rumah terperap kan. Kita jalan-jalan. Sudah bagi cuti, lebih kurang 5 hari juga kan. Kita pantailah jalan-jalan mana-mana kan. Okay? Right. Tengok soalan nombor 11 pula. Okay, nombor 11. Antara pernyataan berikut yang menegak adalah benar. Saya tanya, semua adalah pernyataan, tapi tak tahu pernyataan tu benar ataupun palsu. Okay. So, sekarang dia nak tanya yang manakah adalah benar. So, maksudnya satu benar, 3 lagi palsu lah dalam jawapan ni. Okay, cuba baca dia punya pernyataan ni. Yang mana satu benar, yang mana satu palsu. Okay, cikgu nak tengok siapa boleh jawab. Cikgu rasa dalam masa 3 minit je kot. Sekejap je kot ni. Baca ayat. Okay. Ni palsu. Ni benar. Okay. Siapa boleh jawab? Antara pernyataan ni, yang mana yang benar? Cuba bacakan dulu. Okay, sebilangan yang pertama, kita ada sebilangan sisi 4 mempunyai 4 sisi. Palsu ataupun benar? Sebilangan pecahan wajah adalah kurang daripada 1. Palsu ataupun benar? Sebilangan nombor perdana adalah nombor genap. Palsu ataupun benar? Sebilangan gandaan 8 adalah gandaan 4. Palsu ataupun benar? Right. So, kena perhatikan betul-betul lah dia punya ayat tu. Okay, yang A, palsu ataupun benar? Umairah, palsu ataupun benar? Sebilangan sisi 4 mempunyai 4 sisi. Palsu. Yes, palsu. Betul. Okay.
Semua sisi 4 mesti mempunyai 4 sisi lah kan. Okay, ni palsu. Okay, macam mana pula dengan sebilangan pecahan wajah adalah kurang daripada 1? Palsu ataupun benar? Dapat Umairah? Palsu atau benar? Palsu kot. Palsu ikut. Okey, pecahan wajah. Okey, pecahan wajah kita tahu nombor yang di atas mesti kecil, kecil. Okey, yang di atas mesti kecil daripada yang di bawah lah. Okey, so pecahan wajah mesti kurang daripada 1. Kalau tak wajah, dia boleh lebih daripada 1. Contohnya kita ada 1/4, 1/5, 3/6. Okey. So ni adalah pecahan wajah. Pecahan tak wajah kita ada 5/4. So bersama dengan 1/4. So lebih daripada 1. So jawapan ni adalah palsu. Kenapa dia cakap palsu? Sebab semua pecahan wajah semua dia tak boleh jadi sebilangan. Dia mesti semua. Dan kita ada 2 twist ayat dia yang awak kena perhatikan adalah sebilangan ataupun semua. Itu dia akan jadi palsu ataupun benar. Okey kan, yang C pula sebilangan nombor perdana adalah nombor genap. Palsu ataupun benar? Benar kot. Benar kot. Kenapa awak cakap benar? Kita tahu. Ada satu nombor benar. Mana? Okey, Azwan apa dia? Perdana. Dalam nombor perdana ada? Hello? Azwan? Kita tak dengar Hello? awak tadi. Dalam nombor perdana ada nombor genap. Okey, dalam nombor perdana ada nombor genap, iaitu 2. Betul. So 2 tu ada nombor genap kan? So ada nombor genap. Tapi yang lainnya semua adalah nombor ganjil. So sebilangan nombor perdana adalah nombor genap. So boleh dikatakan sebilangan lah. Dia tak boleh jadi semua. So benda ni ada jadi benar. Okay. So dah salah satu dia dapat benar. So jawapan dia adalah C. Okay. So yang D tu confirm lah palsu sebab sebilangan gandaan bagi 8 adalah 4. Okay. Cuba tengok gandaan 8 kan. 8, 16, 24, lepas tu 32. So ada tak gandaan betul 4? Okey. Jap, bukan silap. Ada tak gandaan 4? Ada. Tetapi dalam gandaan 8 ni semua. So statement kat sini kita tak semualah sebab 4 kita ada 4, 8, 12, 16, 4 kali 20, 24, 28 dan 32. Okey. So nampak tak? Semua gandaan bagi 8 ada dalam gandaan bagi 4 kat sini. Nombor yang cikgu merahkan tu ada dalam gandaan bagi 4. So maksudnya sepatutnya ayat ni kena buat semualah. Okey, semua gandaan 8 adalah gandaan bagi 4. So jawapan dia palsu kat sini. So jawapan dia kalau dia ketikan yang dapat tadi C lah, jawapan dia benar. Sebilangan nombor perdana adalah nombor genap. Dan juga sebilangan nombor perdana juga dia bercakap sebilangan nombor perdana adalah nombor ganjil. Kenapa dia cakap nombor ganjil? Walaupun kalau kita tahulah, kita tengok semuanya adalah nombor ganjil kan. Tetapi ada satu nombor adalah nombor genap, iaitu 2. So 2 tu menjadikan dia adalah sebilangan lah.
Okey, sebilangan nombor ganjil dan sebilangan nombor genap. Dia tak boleh jadi semua. Okey, untuk nombor perdana. So soalan ni kebiasaan ditanyalah dalam exam awak. So secara asasnya apa yang awak faham mengenai nombor perdana, nombor ganjil, sisi 4, pecahan wajar, pecahan tak wajar. So dia akan soal awak ulang balik dalam exam nanti. Itu pemahaman asas konsep matematik yang awak kena ingatlah sebelum ni. Okey. Antara pernyataan majmuk berikut, yang manakah adalah benar? Okey. So sebelum cikgu pergi kepada jawapan dia, okey. Ataupun pertanyaan cikgu nak buat ni, siapa yang nak jawab, dipersilakan jawab. Okey. So kita ada pernyataan kat sini semua kebanyakan dan. Nampak pernyataan dia dan okey, itu dan kan. Dan. Semua pernyataan adalah dan. Okey. Apa akan jadi kalau ada dua pernyataan yang kita gabungkan? Apa akan jadi dia punya maksud dekat sini? Right. So, kalau dia cakap pernyataan dia adalah yang pertama, belah kiri kita adalah benar. Okey, belah kanan kita adalah palsu. Okey, palsu. Ya. Benar, palsu, okey. Jawapan dia akan jadi palsu. Kalau di tengah-tengah dia adalah dan lah. Okey, kalau di tengah-tengah dan. Lepas tu, kalau bila kita ada palsu dan benar, kita dapat palsu. Okey, palsu dan benar, kita akan dapat palsu. Okey, palsu dan juga palsu akan dapat palsu. Okey, tetapi benar dan benar, okey, dapat jawapan dia benar dekat sini. So ini adalah dia punya truth table yang awak perlu tahulah. Gabungan antara dua statement, itu dia bukan sebagai pernyataan majmuk lah. So statement dia adalah benar dan palsu, palsu dan benar, palsu dan palsu, benar dan benar. So apakah jadi dia? Keputusan dia. Sama ada pernyataan dia akan jadi palsu, palsu ataupun benar. Okey. So kalau ada kaitan dia, kata hubung dia. Dalam bahasa Inggeris dia preposition kan. Kalau dalam bahasa Melayu dia kita ada kata hubung, iaitu dan. So inilah dia punya truth table dia yang awak akan dapat di sini. Okey. So selain daripada itu kita ada atau. Okey, kita ada atau. Okey, atau pun sama, kita buat benar, palsu, palsu, benar. Okey, palsu, palsu, dan satu lagi benar, benar. Okey. So, bila benar palsu, benar atau palsu, atau perkataan dia ada kata hubung dia ada atau, benar ataupun palsu, jawapan dia benar. Okey. Palsu ataupun benar, jawapan dia akan dapat benar. Palsu ataupun palsu, confirm akan dapat palsu. Benar ataupun benar, jawapan dia benar. So dekat sini apa yang kita boleh ungkaikan? Kalau dia punya kata hubung dia adalah dan, okey, salah satunya adalah palsu, jawapan akhir dia akan jadi palsu. Okey. Tetapi kalau atau, kata hubung dia atau, salah satunya adalah benar, okey, salah satu statement adalah benar, statement akhir dia akan jadi benar. Okey. Cuba bagi satu contoh. Dekat sini yang A ni, 3 dan 5 ialah faktor bagi 25. Contoh ni, ini contoh yang A ni, 3 dan 5 adalah faktor bagi 25. Actually dia kena pecahkan sikit ayat dia. Okey, kena pecahkan sikit ayat dia.
Okay. So jadi 3 ialah faktor 25. Okay. 5 ialah faktor 25. Okay, dia ada 2 penyertaan. Bila kita gabungkan, jadilah ayat dia yang ni. 3 dan 5 ialah faktor bagi 25. Tetapi, apa akan jadi bila kita majmukkan? Adakah penyertaan itu adalah benar ataupun palsu? Okey. So, di tengah-tengah dia adalah dan. Okey, dan So, maksudnya 3 ialah faktor bagi 25 dan 5 ialah faktor 25. Okey. So, kita kena tengok keputusan dia dulu. Kita kena tengok pernyataan dia palsu ataupun benar dululah. Okey. So, dekat sini belah kiri kita ada 3 ialah faktor 25. Kalau kita tengok 3 adalah faktor 25, dia adalah palsu. Okey, P palsu. Okey. So, 5 ialah faktor bagi 25 adalah benar. Betul? So 5 ialah faktor bagi 25. Right. So kita ada satu pernyataan palsu dan satu pernyataan benar. So bila kita gabungkan dengan perkataan dan, okey. Dengan perkataan dan di sini dia akan hasilnya jawapan akhir dia adalah palsu. Yang ni. Palsu benar. Ni yang nombor 2. Palsu benar, palsu dan benar dia akan jadi palsu. So dia nak apa? Pernyataan yang manakah adalah benar. So yang ni adalah palsu. Yang A ni palsu. Okey, cuba dapatkan yang B, C dan D. Adakah dia palsu ataupun benar? Okey, kita beri masa 2 minit untuk awak tengok sama ada dia palsu ataupun benar. Mengikut contoh yang kita bagi DA tu. Jawapan dia C. Jawapan dia C. Okey. So C kita ada 2 ialah nombor perdana. Benar. Okey. 37 adalah nombor perdana. Pun benar. Okey. So dua-dua benar. So jawapan dia akan menghasilkan jawapan dia benar. So jawapan dia adalah C. Okey. Bagus Azwan. So jawapan dia benar. Okey, yang lain akan jadi palsu lah. Sebab macam B, kita ada 36 dan 32 ialah gandaan 8 kan. So 36 bukan gandaan 8. So palsu. Tapi 30 adalah gandaan 8. Tetapi saya cakap apa tadi? Kalau salah satu palsu, jawapan dia akan jadi palsu lah untuk B ni. Sama juga dengan D ni. Punca kuasa 2 bagi 10 dan 1.7 adalah nombor nisbah. So nombor nisbah adalah nombor yang boleh ditukar dalam bentuk pecahan. So maksudnya punca kuasa bagi 10 ni dia bukan nombor nisbah. Sebab kalau tekan kalkulator, punca kuasa 2 bagi 10 dia awak akan dapat perpuluhan yang sangat panjang. So bila perpuluhan yang sangat panjang, kita tak boleh tukar dalam bentuk pecahan. So dia bukan dikategorikan sebagai nombor nisbah lah. So palsu. So jawapan dia adalah juga apa? Palsu. Walaupun 1.7 adalah nombor nisbah. Okey. Walaupun 1.7 adalah nombor nisbah, tetapi punca kuasa 2 bagi 10 ni bukan nombor nisbah. Okey. So siapa nak salin truth table ni, boleh salin dulu. So ini penting tak truth table ni? So
So benda yang akan ditanya banyak ditanya dalam exam. So stable ni. So antara corak-corak soalan dia adalah inilah. Dia bagi satu pernyataan majmuk. So mana satu pernyataan majmuk yang menghasilkan pernyataan benar ataupun mungkin dia buat palsu. Okey. Ya. Okey. Dah So Masyita boleh ikut ya, rentak cikgu ataupun masih ni tak dapat? Masyita? Boleh Okey, good, bagus. Alright. Sekarang kita di atau pula. Tadi kita dah buat kan, tadi dan. Okey, ni kita bermain dengan atau pula. Okey. Antara pernyataan banjuk ikut yang manakah adalah palsu. Tadi dia nak benar. Yang ni kita nak dapatkan yang palsu. Okey. So kata kata hubung dia adalah atau. Okey, kata hubung dia adalah atau. Tengok tu table yang kita buat tadi, cikgu explain tadi. Apakah dia punya pernyataan akhir dia? Yang mana palsu ataupun, tapi kita nak dapat pernyataan yang palsu. Okey, cikgu bagi masa kurang 3 minit lah untuk selesaikan soalan nombor 13 ni. Cikgu kau sama dengan slash tu benda. Yang mana? Yang A sama dengan slash tu yang 1/2. Oh, tidak sama dengan. Kalau sama dengan tu macam tu kan. Dia kalau slash tu tidak sama dengan. Okey.
Okay, siapa nak cuba? Luffy? Boleh? Oh, okay, Azwar. Okay. Apa jawapan awak untuk soalan nombor 13 ni? Saya iya. A. Ha. A. Cuba buktikan. Kenapa A? Kalau saya kan sebab atau kan palsu baru palsu kan. Kalau benar atau palsu, kalau antara tu ada benar, so benar. Okay, betul. Saya cari yang benar dulu. Saya cari yang B tu 5 lebih negatif 4 dah betul lah. Okay, betul. Bagus. Kalau C tu 3 kuasa 5 dah betul lah. Okay. So maksudnya jawapan dia benar lah kan? Okay. Saya cari yang benar. Yang D tu 10 kuasa 3 bagi 5 kuasa 3 tu betul lah. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 3. Okay. 10 bagi K. Betul? So maksudnya, pakai macam tu lah teknik. Ambil yang benar-benar. Bagus lah. Bagus. Dia ternyata jadi macam saya tak payah kira kan. Kita tengok yang mana yang dapat benar. Jawapan dia adalah benar. Okay. Bagus. So jawapan dia A. Okay, betul. Jawapan dia A. Okay, terima kasih Ayah Azwar. Jawapan dia. Alright. So teknik Azwar lagi cepat. So dia ambil jawapan yang benar kan. Sebab kita cakap tadi, salah satu benar, jawapan dia akan jadi benar kan. So dia cari salah satu adalah benar mana. Okay, B tu salah satu dia ada benar. C ada satu ada benar. D pun salah satu ada benar. So jawapan ketiga B, C, D tu confirm akan jadi benar lah. Yang A tu confirm lah jadi palsu. Okay, good. Betul. So inilah teknik yang abang kata dia nak mempercepatkan dia punya pengiraan dia. Sebab dalam satu soalan awak actually boleh jimat masa tau. 1 minit boleh jawab untuk soalan ABCD ni. Actually dia tak makan masa lama. Cuma kita cikgu slowkan dia punya pace tu. Mungkin ada yang jauh, okay? Yang ke belakang lagi. Okay, tak apa. So, kita at the par lah di tengah-tengah situ. Okay. So kita masih dalam topik penakulan ataupun penakulan logik ni. Topik yang lama penakulan matematik. Sekarang yang baru penakulan logik. Okay. So nombor 14 dia ada implikasi. Okay. So jika X sama dengan 4, maka 2X tolak 3 sama dengan 5. Okay. Songsang bagi implikasi itu ialah apa? Okay. So songsangan dia akan jadi apa? Okay. So kita ada 4 jenis kan? Itu implikasi. Lepas tu kita ada akas. Lepas tu kita ada songsangan. Lepas tu kita ada satu lagi. Cuba lupa. Apa nama dia? So, apakah dia punya songsangan? Songsangan dia akan relate dengan implikasi atas. Cuba dulu. Okay. So kita ada 4 benda. Itu penyataan dia, itu implikasi dia. Okay. Okay.
So kita ada pernyataan. Itu yang dibagi kat situ. Dalam soalan. Okay. Right. Okay. Lepas tu kita ada akas. Okay. Kita ada akas. Lepas tu kita ada songsang. Songsang. Okay. Songsang. Dan kita ada kontra positif. Okay. Kita ada kontra positif kat sini. Right. So, kena ingat balik lah. Cikgu pun tadi terperasan, tak perasan ni. Alhamdulillah saya pergi. Dan cikgu Google dan akan nampak lah. Satu lagi kontra positif. Okay. Kalau kita ada pernyataan, satu pernyataan, kita nak transfer kita kepada akas, kita just terbalikkan. Okay. Kita terbalikkan. Okay. Tetapi untuk songsang, kita nafikan nafikan pernyataan. Dan kontra positif, kita nafikan akas dia. Right. Okay. So kat sini, macam mana kita nak buat untuk dapatkan sama ada akas, songsang ataupun kontra positif. So akas, okay, cikgu ceritakan akas So kalau statement dia, statement dia ada jika X sama dengan 4, maka 2X sama dengan 3, 2X tolak 3 sama dengan 5. So apa kita buat kat sini, statement yang selepas jika ni, okay, kita terbalikkan dengan statement yang 2X tolak 3 sama dengan 5. So, maknanya kedudukan ni kita ubah. So, itu akas. Maksudnya kita terbalikkan kedudukan dia. So, statement akas akan jadi jika okay, 2X tolak 3 sama dengan 5, maka X sama dengan 4. So itu adalah dia punya akas. Okay. Right. So tu akas dia. Nampak tak? Dia terbalikkan je. Daripada statement tu, kita pergi kepada jika 2X tolak 3 sama dengan 5, maka X sama dengan 4. So kita terbalikkan dia punya kedudukan saja. Itu maksudnya akas. Okay. Kalau songsang, okay, songsang, kita menafikan pernyataan yang dibagi tu. Okay, songsang menafikan pernyataan yang dibagi tu. So, songsang dia akan jadi kat sini jika X tidak sama dengan 4, maka 2X tolak 3 tidak sama dengan 5. So itu adalah dinamakan sebagai songsang. Okay, kita menafikan. Kedudukan dia sama dengan pernyataan yang dibagi tu, cuma kita nafikan sahaja kedudukan dia. Okay. So next yang terakhir, kita ada kontra positif. Okay, kontra positif. Okay, kontra positif ni adalah penafian untuk akas. Okay, kita ambil ayat sebiji-biji akas dan kita nafikan saja. Okay, so yang paling basicnya adalah sama dengan tu kita crosskan saja. Kita slashkan saja. Macam tadi Azam tanya, apa sama dengan ada slash tu, maksudnya tidak sama dengan lah. Itu maksudnya kita boleh buat jadikan dia, kita boleh nafikan dia punya pernyataan tu. So kontra positif dia akan jadi jika 2X tolak 3 tidak sama dengan 5, maka X tidak sama dengan 4. Okey, nampak tak bentuk-bentuk dia? Daripada ayat yang standard atas ni, jika X sama dengan 4, maka 2X tolak 3 sama dengan 5. Kita terbalikkan, kita dapat akas. Okey, kita nafikan pernyataan tu, kita dapat songsang. Kita nafikan akas, kita dapat kontra positif.
Dekat sini. So kalau kita tengok sini jawapan dia nak minta songsang kan. Songsangan bagi implikasi itu adalah jawapan dia A. Okay. Jawapan dia adalah A. So jika X tidak sama dengan 4, maka 2X tolak 3 tidak sama dengan 5. Okay, boleh tulis nota ni dulu. Nota ni sangat penting sebab soalan ni akan ditanya lah. Sama dia pernyataan atau implikasi dia, akas dia macam ni, songsang dia macam mana, kontrapositif dia macam ni. Okay, so bagi masa dalam 3 minit lah untuk Wak Salim. Ya. Okay. Umairah macam mana? Dah salin ke? Dia punya nota ni? Dah. Masyitah? Dah. Okay, Lutfi? Dah. Okay. Right. So, Kristina macam mana, Kristina? Akilah, dah salin ke? Okay, good. So, semua dah salin. Okay, ingat itu konsep dia macam ni kita nak tentukan ada songsangan dia, akas dan juga kontrapositif. Okay, next kita pergi soalan nombor 15. Okay, dah habis dah bahagian penakulan logik. Topik bayangkan logik. Sekarang kita pergi masuk kepada topik yang lain, iaitu dinamakan topik set. Posisi set kan? Posisi set. So dekat sini kita ada ajar 3, kita ada bentuk E tu. E itu adalah elemen ataupun set universal. So ialah set semester atau universal set. Okay. So kat sini dia nampakkan bilangan Q bersilang dengan R. Okay. So memandangkan kawasan dia ada nombor-nombor kan kat sini. Kita ada kita ada titik-titik tu kan. Titik nombor tu maksudnya adalah dia punya unsur dia. Okay. So apa kita buat kat sini? Nak jawab soalan ni simple saja. Paling senang. Okay. Alright. Sebelum ni kita biasanya kalau kat sekolah awak belajar dengan nombor. So kat sini kalau awak jumpa di dalam unsur dia adalah nombor, awak tukar sedikit. Jadikan kawasan tu sebagai objek. Okay? Sebagai objek. So tak keliru lah nanti. Nombor 2 ke nombor 3 kawasan 2. Okay. So cikgu labelkan dia punya ni. So ni adalah kawasan A, kawasan B, kawasan C, kawasan D. Kita ada A, B, C, D. A tu kat luar sekali. B tu hanya Q saja. C tu gabungan antara Q dengan R. Okay. D tu R saja. Okay. So kita ada A, B, C, D. Kawasan A, B, C, D. So kita boleh tetapkan lah dekat sini. Okay. So apa kita buat? Kita kena senaraikan dulu lah kawasan-kawasan dia. Okay. Contoh kat sini Q. Okay. Kawasan Q kita ada kat sini. Q kita ada B dan C. Okay. B, C. So B, C kawasan dia. So B, C. Okay. R kita ada kawasan dia C dengan
D. Okay. Kita ada C dan D. Alright. So, bila kita jumpa bentuk ni, yang ni, bentuk N ni, okay, bentuk N ni, bermaksud ni dia adalah simbol bagi persilangan. Okey, kalau persilangan, kita kena dapatkan kawasan yang sama antara dua set tu. Okey, antara dua set tu mesti dapatkan kawasan yang sama. Okey, kawasan mana yang sama kat situ? Kita ada BC, CD. Yang mana yang sama? Zuan, kawasan mana yang sama tu Zuan? BC, CD. BC kot. Okay, cari objek yang sama. Cari objek yang sama. Mana objek yang sama? C. Okay. C adalah yang sama. Kalau persilangan, kita cari objek yang sama. Okay. Kalau dia bentuk U tu, okay, untuk U ni, bukan U je ni. U ni, so maksudnya adalah kesatuan lah. Union. So kalau kesatuan, kita ambil semua. Okay, ambil semua. Okay. So kalau persilangan, kita cari objek yang sama. Kalau kesatuan, kita ambil semua. Okay. Dalam kes ni kita nampak persilangan. Kita ambil C sahaja. So Q ada C, R pun ada C. Tapi Q tak ada D, R tak ada B. So kita tak payah pilih lah. Itu. Tetapi kat sini dia buat perkataan dia adalah Q bersilang dengan R adalah kawasan C. Okay. Q bersilang dengan R adalah C. Okay. Kalau Q bersilang dengan R tapi ada prime kat sini, kawasan dia huruf apa? Azwan. Okay, kalau Q bersilang dengan R, kita dapat perkataan dia C. Okay, kita ambil C kan, C. Sebab C itu adalah kawasan yang sama untuk Q dengan R. Tetapi kalau kita ada Q bersilang dengan R, tapi ada prime kat luar tu, kawasan dia yang mana? A ke, B ke, C ke, D? Apa? Boleh jawab? Azwan? D kot. D. Okay. Azwa? Ni je ke? C. Saya rasa selain C kot. Selain daripada C. Okay, betul. Selain daripada C. So, maksud kalau prime ni selain daripada set yang ada kat dalam ni lah. Okay, set yang ada kat dalam tu adalah C. Okay, C kan. Selain daripada C kita apa? Kita ada A, B dan juga D. Okay. Kalau ada prime tu maksud selain daripada set yang kat dalam. Alright. So maksudnya kawasan dia adalah A, B, D. Okay. Cuba padamkan sikit yang warna hitam ni. Okay. So kecuali yang ada C. Kecuali C kan. Dia punya kawasan dia kecuali C. Okay, padam kat sini. Okay. So bulatkan nombor-nombor yang kita tahu lah. Kita ada 4, 1, 2, 3, 10, 8,
dan 9. Okay. So apa maksud N ni? N tu kita nak dapatkan bilangan unsur. Bilangan unsur. So, bilangan unsur yang cikgu bulatkan ada berapa? Azwar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So, jawapan dia adalah D. 6. D jawapan dia. D. Azwan, boleh dapat Azwan? Tangkap ni? Ya. Nak tanya apa-apa ke? Dia. Faham tak apa yang cikgu explainkan tu? Tak faham? Hello, Azwan? Faham tak? Faham. Faham. Okey. Macam mana pula dengan Kristina? Okey tak? Kristina, Akilah, Masita, okey tak? So far? Masita? Alright. Yes. Right. Okey. Kali ni cikgu nak minta awak buat pula. Okey. Apakah jawapan ini? Soalan nombor 16 ni. Okey. Jika ajar dekat S2 set semester adalah P bersatu dengan Q. Okey. Yang atas soalan tak ada abaikan, bawah tu penting. Okey, jika bilangan N tu bilangan P prime bersilang dengan Q, okey, sama dengan 15, maka bilangan P bersilang Q apa? Cuba dapatkan.
Okey. Siapa boleh jawab soalan nombor 16 ni? Masyita. Boleh tak jawab soalan ni? Tak boleh. Okey. Alright. Nampaknya hampir semua tak boleh buat ni. Soalan dia, okey, cuba tanya Umairah dulu. Umairah boleh jawab tak? Tak. Tak juga. Tak ada. Tak. Tak jawab macam C. Tak tahu dah betul ke tak. Apa? Macam mana? Tak tahu dah betul ke tak. Tapi rasa jawapan C kot. Jawapan C. Okey. Kita pegang jawapan C daripada Umairah dulu. Okey. Baik. Umairah dia jawab C. Okey, kita nak betul tak jawapan dia C? Alright. Umairah, boleh tak explain macam mana awak dapat C tu? Umairah? Saya buat Y tambah 8 sama dengan 15. Lepas tu saya Sekejap, just Y tambah 8 sama dengan 15. Kenapa awak cakap Y tambah 8 sama dengan 15? tak, saya main buat je. Cuba. Cuba Okey. Okey. Dia cakap di sini P prime Q kan. P prime bersilang dengan Q. Okey. So P prime adalah yang bukan P. Selain daripada P. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita buat abjad lah, senang. A, B, C lah kan. A, B, C. Okey, kita ada P prime, kita ada C. Okey, Q kita ada C juga. So maksudnya kalau ada bersilang, kita ambil yang sama C. So betul lah Umairah cakap, iaitu Y tambah 8 sama dengan 15. Sebab tu kita pentingnya kita gunakan kawasan tadi. So gunakan teknik kawasan tadi kan. Okay. So Y tambah 8 sama dengan 15. Jawapan yang dia bagi kat sini. 15 soalan. Info yang dia bagi. Okay. So apa kita buat di sini? Kita kena dapatkan Y tu berapa lah. So Y tu berapa? So kita akan dapat Y sama dengan 15 tolak dengan 8. So kita dapat tu 7. Y sama dengan 7. Okay. So Y kita dah ada dah. So tak payah bimbang lah. So maksudnya kat sini Y tambah 8 dapat 15. Hingga sini 15. So yang di tengah-tengah ni ada confirm dia lah 7. So kalau tak ada titik tu bukan maksudnya unsur. 12, 7 dengan 15 tu maksudnya adalah bilangan. Sebab kenapa dia cakap bilangan? Sebab dia tak ada titik. Melainkan yang soalan belakang tadi, macam nak ada titik-titik kan? Kat nombor dia ada titik, itu adalah unsur. Tetapi kalau kat sini, dia tak ada titik. So kita anggap dia adalah sebagai bilangan unsur. Okay, bilangan unsur. Ada number of elements lah kat sini. So P saja kita ada 12. Gabungan P dan Q kita ada 7. Q saja kita ada 15. Maksudnya kat situlah. So dekat sini kita nak P bersilang dengan Q. Bermaksud yang ada di tengah. Okay, yang ada di tengah-tengah. Dekat sini. So berapa di tengah-tengah ni? Jawapan dia adalah 7. Okey, betul Umairah, jawapan awak 7. Okey, Y sama dengan 7. So jawapan P bersilang dengan Q, bilangan dia adalah 7. Okey.
Cepat explanation cikgu. Okay, so Y sama dengan 7. Alright. Next kita pergi soalan nombor 17. Okay. So ajar 5 ialah gambar ajar van menunjukkan hubungan antara set L, M dan N. Okay. So soalan atas tu abaikan. So just nak explain sajalah pasal gambar ajar tu. Okay, set semester kita ada 1, 2, 3 sampailah 12. So M kita ada 2, 3, 5, 2, 3, 4, 6, 7 dan 8. Dan N kita ada gandaan bagi 3. Okay, so dia minta cari M bersilang dengan N bersatu dengan L. Right. So dekat sini apa yang perlu kita buat adalah kita kena letakkan dia punya ataupun kita kena tahu unsur-unsur dia lah. Right. Unsur-unsur dia. So daripada gambar ajar van kita boleh tahulah L ni unsur dia tak ada dalam M dan tidak ada dalam N sebab dia terasing kat sini. Cuma dekat sini kita bagi gandaan N adalah gandaan 3. So kita kena tahulah gandaan 3 dalam konteks set semester ni. Apa yang ada kat sini dalam set semester ni. So gandaan 3 kat sini kalau kita boleh keluarkan. So dia adalah nombor 3, 6, 9 dan 12. Okay. 3, 6, 9 dan 12. Dan macam mana pula dengan L? Okay. L pula macam mana? Okay. M dah ada dah kan? M jawapan dia 2, 3, 4, 6, 7 dan 8. N pula kita ada 4 saja. Okay, 3, 6, 9, 12. Okay. 3, 6, 9 dan 12. Tetapi kita ada L, kita tahu nombor dia, tapi kita boleh carilah L tu selain daripada nombor-nombor pada set M dan set N. So tapi mesti berada dalam set semester ni. Dia tak boleh lebih daripada set semester. Okey. Cikgu nak minta tanya Azwa. Azwa, apakah set bagi L kat sini? Apa you? Set bagi L. L. So dia MN tu sama L L tu selain daripada yang kita ada dekat M dengan N. Oh, selain MN. Tetapi dia ada dalam set semester tu. Apakah nombor? 1, Okey, 1 lagi. 5, 5 betul. Lagi? 10, 10. 11. Berapa? 11. 11. Dah. Ada lagi ke? Tak Dah ada. Okey, dah. So kita stop. Okey, sampai sini.
So 1, 5, 10 dan 11. Okay. Right. Dalam soalan, kita nak M bersilang dengan N dan bersatu dengan N. So kita letakkan objek dia. A, B, C dan D. A, B, C dan D lah. Senang kita nak explain tu. Senang, okay. M. Kawasan dia apa? N. Kawasan dia apa? L. Kawasan dia apa? Okay. Kita minta Masyidah. Okay. Masyidah. Apakah objek bagi kawasan bagi M, N dan L pula? Masyidah? Do, Masyidah, adakah ada lagi? Masyidah, daripada objek A, B, C, D yang cikgu letak kat situ, okay. Kawasan bagi M apa? Kawasan bagi N apa? Kawasan bagi L apa? Hello, Masyidah. Ada dekat depan PC ke? Panggilan untuk Masyidah. Ada depan PC ke? Okey, cikgu panggil Akilah. Akilah, apakah objek untuk M? Apakah kawasan bagi M, N dan juga L? Huruf, betul. Yang cikgu dah bagi tu. A, B, C dan D tu. M kita ada B dan C. Okey, Akilah bagi jawapan dia B dan C. Okey, betul. Jawapan dia B, C. Okey, B, C. Macam mana dengan N dengan L pula? N, C dan D. Okay, C dan D. So, C dan D. L. Kita ada A, betul. Okay. Kita ada A. Okay, kita tengok operasi dia. Okay, untuk operasi dia kat sini. So, kawasan dia adalah, dia nak cari kawasan M bersilang dengan N. Dia dalam kurungan kan? So, kita kena settlekan M dengan N dulu. Dalam kurungan tu, kita settlekan dulu M bersilang dengan N. Okay, so kita settlekan M bersilang dengan N. Apakah jawapan dia? Akilah. Kawasan mana tu? M bersilang dengan N. Kawasan apa? Betul, C. Sebab apa? Kalau persilangan mesti cari yang samalah. C. Okay. So jawapan dia C. Okay. Next,
barulah kita pergi kepada ni. M bersilang dengan N bersatu dengan L. Apakah dia punya kawasan ni? Good, betul. C dan A. Kenapa C dan A? Kalau bersatu melibatkan bersatu, so kita kena gabungkan. Kita ambil semua. Okay, kita ambil semua. So A dan C lah, kita buat A, C. Okay. So kawasan dia adalah A dan C. So kita loretkan lah kawasan dia A dengan C. A dan juga C. Okay, nampak tak kat situ? Apa yang perlu kita buat untuk kita dapatkan dia punya unsur-unsur ni? Right? So kat sini kita ada ambil semua set L. Okay, ambil semua set L. Dan juga persilangan bagi set M dan juga N. Okay, persilangan. So maksudnya kalau kita tengok unsur-unsur kat dalam persilangan ni, kan, antara M dengan N ni, kita ambil unsur yang sama dengan M dengan N saja. Okay, contohnya kat sini. Yang mana? Yang M dan N tu punya persilangan satu kesatuan dengan L. Ya, betul. So, apa kita buat kat sini? Mula kita dapatkan persilangan bagi M dengan N. Kita ada 3. Okay. Kita ada 6. Kita ada, dah, itu saja. 3 dan 6 saja. Alright. So, jawapan dia paling last untuk unsur-unsur yang bagi ni adalah AC ni. So, dia adalah 1, 3, 5, 6, 10, 11. Dapat ni? 3 dan 6 ni kita ambil daripada nombor persilangan antara M dengan N. Okay. Tetapi kita ada 1, 5, 10 dan 11 ni kita ambil daripada set L yang kita dah buat kesatuan di sini. Ini. Yang terakhir ni kan kita buat kesatuan, maka menghasilkan 1, 3, 5, 6, 10 dan 11. Okay, clear ni? So jawapan dia adalah 1, 3, 5, 6, 10, 11. So jawapan dia D. Any question berkaitan dengan soalan ni? Begitu je, just tanya je. Any question? Ada sebarang soalan? Tiada. Are you sure, Azwan? Okay. Okay. Masyita? Tadi kat mana? Awak ke mana, Masyita? Cikgu panggil awak. Tandas. Okay. Alright. So inilah dia punya explanation macam mana kita nak dapatkan soalan berkaitan dengan set. Okay, dia masa lagi. Lebih kurang 15 minit lagi. Jadi kita habis. Alright. So nombor 18 ni adalah soalan clone bagi tahun 2018. Soalan set. So kita boleh tengok lagi lah, tengok balik macam mana kita nak dapatkan jawapan dia.
Okey, rajah 6 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan hubungan di antara set semester, set P dan set Q. Okey. Antara operasi set berikut yang manakah mentakrifkan rantau berlori. Jadi kita bermain dengan kawasan-kawasan A, B, C dan D kan. Okay. Kat sini pun kita boleh boleh menggunakan perkataan A, B, C dan D untuk kita dapatkan benda ni. So sebab dia adalah soalan objektif. So kalau kita nak tembak pun biarlah tembak dengan betul lah. Okay, maksudnya kita buat usaha. Try and error dan apa jawapan dia. Okay. Boleh kita tembak tapi tembak mesti kena lah. Right. So apa kita buat kat sini macam biasa kalau jumpa set kan, labelkan dulu. A, B, C dan D. Okay, kawasan A, B, C dan juga D. Right. And then kita nampak kat situ adalah kawasan berlori adalah kawasan B. Okay. So jawapan terakhir dalam semua penyelesaian operasi di kat sini mesti dapat C. Siapa yang antara A, B, C dan D tu dapat kawasan bukan C. Dapat kawasan B. C dapat kawasan B. Okay. So kena kira macam tadi cikgu buat tadi. Kita ada P prime apa? P prime kita ada A dengan B. Okay. Salah contoh P prime kita ada A dan D. Sebab P, A, B dengan C. Okay. Kalau P prime, A dengan D. Okay. So, Q kita ada C dan D. C dan D. So, dia nak minta persilangan kat situ. Okay. Okay. P bersilang dengan Q sama dengan apa? Persilangan maksudnya benda yang sama. So, kita ambil kawasan dia D. So, jawapan dia D. So, A ni salah jawapan dia. So, buat lagi B, C dan D, jawapan dia yang mana? Adakah B ke, BC ke? Depend kepada soalan dia. Apa jawapan dia? Okay. So, cikgu bagi masa dalam lebih kurang 5 minit untuk awak try. Tengok jawapan dia yang mana satu. A, B, C atau D. A tu dah confirm dah salah. Cikgu dah bantu contoh dia. Okay, contoh. A ni. Okay, so dapatkan yang B, C dan D pula. Sebab target kita nak dapatkan kawasan B.
Okay, kalau boleh, hantar kat cikgu lah. Senang sikit. Dia punya jalan kira dia. B tu, C tu apa, D tu apa jawapan dia. Okay, nombor cikgu kita ada kat sini 019 okay, 277 8489. Okay, ambil gambar apa hasil awak dapat ni. So tak kisahlah jawapan dia B ke C ke D kan. Yang penting jalan pengiraan tu, yang kira tu. B tu dapat kawasan dia yang mana, C tu dapat kawasan dia yang mana, D dapat kawasan yang mana. Ambil gambar, hantar ke cikgu. Cikgu nak tengok. Betul tak? Okay, ikut menanti WhatsApp daripada awak. Telefon cikgu 019 277 8489.
Okay, kita dapat seorang daripada Umairah. Okay, Umairah. Betul jawapan awak? Okay. So, kita tengok yang B. Okay. Tengok yang B jawapan dia. So, yang B jawapan dia kita ada P bersilang dengan Q prime. So, kita kena ni lah. Kita kena justify untuk P dan Q prime. Okay. P ni kita ada abjad dia adalah B dan C. B dan C. Manakala Q prime kita ada A dan B. A dan B. So kalau kita bersilangkan, kita kena dapatkan P bersilang dengan Q prime. So kita kena cari abjad yang sama, iaitu B. So jawapan dia adalah B. So maka kalau jawapan itu dah betul, jangan lengah-lengahkan masa. Jawapan dia adalah B. P bersilang dengan Q prime. Okay. So simple saja nak buat soalan ABCD ni. Alright. So kita buat try and error. Pergi satu jawapan ke satu jawapan lah. So target kita adalah kat sini adalah objek B ataupun kawasan bagi B. Kita go for tu dapatkan kawasan B tu. Okay. Itulah cara kita nak settlekan ataupun kita nak selesaikan dia. Simple je. So dia bukan dia bukan payah sangat nak selesaikan benda ni. So kita kena tengok dia bunyi je. Okay. So untuk soalan nombor 19 ni, okay. So 19 ni cikgu tinggalkan awak sebagai dia punya apa orang kata, dia punya kerja rumah. Okay. So cikgu tinggalkan ni sebagai kerja rumah untuk awak selesaikan lah. Right. So 19, 20 nanti 20 kalau awak sempat boleh buat. 20 ni adalah berkaitan dengan rangkaian dan teori craft. Yang kita buat perjalanan ni kan, daripada Seremban ke mana, ni yang mempunyai bucu dia berapa kan, darjah bucu. Darjah bucu dia berapa, so kita dapat kan. Okay. So ni pun sama. So untuk soalan, tapi untuk 19 kerja rumah dia, so 19 dengan 20 kan. Kalau dapat 20 lagi bagus. So nanti kita akan bincang pada hari Ahad. Okay. So hari Ahad ni adalah sebagai sekolah ganti yang kita tak sempat buat pada hari Jumaat minggu lepas. Cikgu kosongkan untuk kita pergi mana-mana kan. Pergi balik kampung apa semua kan. Walaupun cikgu masih berada di kampung lagi. Okay. So still cikgu boleh menyampaikan kelas. Dah okey lah. Right. So okay. So kita jumpa pada hari apa ni? Sekejap